Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dapat kumpul bersama pada pagi ini. InsyaAllah kita akan masuk pada hari ini ilmu yang berkaitan dengan makhraj huruf dan sifat huruf. Ilmu yang agak penting, yang asas bagi pembelajaran Al-Quran kita, insyaAllah. Okay, tambah-tambah bulan Ramadan kita nak beramal dengan bacaan Al-Quran yang dianjurkan oleh Nabi, yang mana di amalan para salafus salih pada bulan Ramadan melebihkan bacaan Al-Quran. Adanya nuzul Quran di situ pada bulan Ramadan itu. Okay, kita buka muka surat 441 surah Yasin. Itu dah masuk surah lazim. Pada minggu pertama Ustaz masuk surah ni lah, surah pilihan. Atau 441. Sambungan pada surah Yasin yang kita sambung, kita akan sambung pada ayat ke-16 atau ayat 16. Okay, sebelum kita masuk ayat ke-16 yang mana Ustaz ulangkan sikit kita punya huruf tentang makhraj yang kita dah belajar, kita ingatkan balik. Dalam Quran dia ada huruf yang dipanggil huruf yang berat dan huruf yang tebal. Ingat lagi tak huruf yang tebal kita tengok tang mana? Huruf yang tinggi, isti'la. Isti'la ni biasanya huruf tu tebal lah, yang meninggi bunyi dah. Lawan istifal yang rendah. Apa yang meninggi tu? Huruf yang meninggi bacaan dia. Huruf yang tebal lah. Kalau kita baca huruf meninggi ni biasanya huruf dia tebal. Bunyi dia tebal. Kadang-kadang huruf yang meninggi ni boleh jadi berat bunyi dia. Tu yang Ustaz letakkan, kita punya 60% muncung. Maknanya sedikit je muncung. Ada yang memerlukan pada 80% muncung. Ingat lagi tak huruf-huruf yang tebal ada berapa? Huruf yang mana isti'la. Bila huruf isti'la yang meninggi, yang dikatakan tinggi adalah lidah kita ni digulung duk tala ke atas. Antara hurufnya bunyi ra. Okay. Ikut Ustaz, rin. Rin tu dia tak ada baris. Bila ada baris dia panggil ra. Okey, buat ra. Bagi ada geseran di langit. Di langit keras. Tu ra kata. Okey, buat sekali lagi. Ra. Yang mana lidah kita bunyi a. Tapi bibir kita ni tak menguncung. Itu dipanggil huruf yang meninggi. Dan huruf tu tebal. Lidah kita akan bergulung. Okey, apa lagi huruf yang bergulung lagi yang mana lidah kita bergulung? Kha. Okey, dah ingat dah. Kha. Okey, apa lagi? Qa, qaf. Qaf yang mana huruf tertunggal yang tidak ada baris. Bila ada baris panggil qa. Tahan nafas sebut huruf ni kerana huruf ni bukan hamas. Sebab ramai orang yang sebut qa ni dia angin. Qa. Ada sekadar tunkan angin sikit. Qala contoh. Tapi jangan kita tolak angin. Tahankan pada tengah nak tekak kita. Akan jadi qa. Qa. Macam bunyi ayam tu. Dia ada tahan kat sini. Kalau kita tengok ayam dia bunyi, dia ada kat sini, dia bergerak. Macam kita samalah. Itu makhraj yang makhraj yang di sinilah. Ada nak tekak. Okey, kita sebut qaf. Qa. Huruf ni dipanggil huruf isti'la, yang mana meninggi. Lidah kita duk talau ke atas. Meninggi tu lidah kita duk gulung ke atas macam tu. Bunyi dia akan jadi a. Semua huruf tu. Okey, yang mana kita asingkan satu lagi, huruf ni dia panggil huruf yang tinggi tapi berat. Okey, dia muncung bibir dengan lidah. Lidah dah duk talau ke atas dan bibir muncung. Yang tadi tu lidah kita duk talau ke atas. Tapi bibir kita ni tak berapa nak muncung sangat. 60% yang muncung. Yang ni muncung betul lah. So. Ba. Ta. Za. Ingat ada 7 huruf dia panggil. Adapun huruf ra. Ra bunyi dia sama macam tebal juga. Macam meninggi juga lidah. Tapi dia tak masuk. Kerana huruf ra tu makhraj dia gulung. Lidah kita gulung. Ra ni walaupun bunyi dia panggil isti'la, lidah kita macam isti'la, tinggi, menggulung, tetapi pada hakikatnya huruf ni dia berubah. Dia boleh berubah. Dia tak masuk dalam huruf yang 7 tadi. Ada satu sifat yang special bagi huruf ra, dia boleh baca ra ataupun ra. Dua wajah boleh baca. Dua-dua betul ni lah. Okey, kita tengok ayat 16. Ingatlah huruf yang tebal dan huruf yang berat. Berat bibir kita muncung.
Yang tebal, yang meninggi isti'la, lidah kita ni duk gulung. Ada pun huruf yang lain ni dipanggil istifal, lawan pada isti'la iaitu tinggi, meninggi. Yang ni merendah. Rendah yang biasalah, lidah kita dalam keadaan yang mendatar. Okey, sebut. Ta, ba, la, ma, wa. Dia lidah kita duk macam mendatar. Mana huruf yang tebal, lidah kita menggulung. Huruf yang tebal lawan dia ni nipis. Huruf yang nipis, lidah kita dalam keadaan yang mendatar sahaja macam biasa. Okey. Okey, kita masuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tentang isti'azah ni Ustaz ada apa ni beberapa bacaan lah. Jadi ikutlah macam mana dia nak baca pun, sebab dia bukan ayat Quran. A'udzu billahi satu-satu boleh. Atau ada orang baca a'udzu billahi tu dari satu rakaat. Jadi kat situ yang terbaiknya dibaca a'udzu billah dua rakaat. A'udzu billah. Ada baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi isti'azah ni tak termasuk dalam bacaan Al-Quran. Start pada bismillah, barulah kita mula dengan sebahagian daripada surah Fatihah itu sendiri, ataupun permulaan surah kita baca, dia masuk dalam surah tu sendiri. Maka bismillah kita baca dengan betul lah. Kalau macam dalam sembahyang kita biasa masuk Al-Fatihah, bismillah mesti baca dengan betul. A'udzubillah ni kita tak baca dengan jahar, dengan sir, dengan slow. Maka surah-surah lain tu kita baca bismillah pun kuat juga kan pada permulaan surah, kerana ianya termasuk dalam surah tu sendiri, ayat pertama dalam surah tu. Tapi kalau kita tengok dalam mazhab, pecahan mazhab, rata-ratanya antara sahabat, tabi'in, tabi'in semua berpendapat, ramai yang berpendapat bahawa bismillah itu termasuk dalam surah itu sendiri. Maka kita bacalah bismillah itu dalam keadaan yang baik, walaupun qul huwallah sahaja. Kerana bismillahirrahmanirrahim, qul huwallah, baca bismillah tu eloklah, sebab dia termasuk dalam ayat surah itu sendiri. Kalau a'udzubillah ni tak apalah, ikutlah macam mana nak baca, tak apa. Dia nak buat cara tinggi ke rendah ke pada permulaan ayat, kerana a'udzubillah bukan tak termasuk dalam ayat tu, ayat pertama. Okey, termasuk ayat 16. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Okay, kita tengok kata huruf yang pertama itu qalu. Berat ke tebal? Tengok belik, kita tengok lidah kita ni macam mana keadaan dia, menggulung ke mendatar? Bila huruf yang o ni dia panggil lidah kita duk tala ke atas, menggulung ke mendatar? Menggulung. Bila kata menggulung, huruf ni, huruf pula, kalimat apa, huruf lah tak? Huruf kata, bukan perkataan, huruf kata. Huruf ni tebal ke nipis? Tebal. Okey. Qalu. Jadi kita tahu bila lidah kita menggulung, huruf ni adalah huruf yang tebal. Dan ni tengok bibir pula. Bibir kita muncung ke tak muncung? Muncung dalam 80% ke dalam 60% je? Qa ke qa? Nah, 60% sahaja. Jadi berat ke ringan? Kalau berat 80%, qalu. Ringan. Dia boleh dia ringan. Kita keliru tang ni tak sebenarnya. Tang tebal dengan tebal lawan dia nipis. Berat lawan dia ringan. Keliru tang tu. Berat dengan tebal. Tebal yang mana meninggi, lidah kita duk tala ke atas, isti'la. Mana lidah, tengok lidah sahaja. Berkata bibir berat. Bila berat, dalam Ustaz letakkan 80% kita muncung. Bila kita 80% muncung, urut tu jadi berat. Tapi kalau setakat 60% sikit saja muncung, maka huruf tu dia tak panggil berat, dia panggil tebal. Berat dalam ni nipis lah, dia nipis huruf dia. Dia tak berat macam mana huruf yang berat. Ingat huruf berat ada 4 tau. So, do, ta, dha. Itu. Okey, jelas tak? Okay, kita masuk terus ya. Rabbuna.
Rabbuna. Okey, ra sifatnya apa? Ingat lagi tak? Ra. Ada apa tu kat lidah kita? Dua kali apa tu? Dia bergetar. Bergetar kata. Bergetar boleh, bergetar pun boleh. Mana lidah kita akan dua kali getar. Jangan kita lebihkan dia. Qalu rabbuna. Itu terbaik. Dia mana bergetar sampai 4 kali tu menyalahi dia punya huruf lah. Tak jaga salah sangat. Taklah kata membatalkan bacaan kita kalau terlebihkan dari segi. Jadi tak berapa nak cantik. 2 kali getar saja. Okey, sekali lagi ulang. Qalu rabbuna. 2 kali. Rabb. Okay. Ini kita buat latihan huruf ra pada hari ni. Ra dia panggil tebal ke nipis? Ra. Tengok lidah. Dia menggulung tala ke atas. Tebal ke nipis? Tebal. Ra. Dia bunyi o tu tebal lah. Tengok lidah, kita tengok lidah. Kalau tanya Ustaz kata tebal ke nipis, tengok lidah. Berat ke ringan, tengok bibir. Lah ni kita tengok lidah ke bibir, huruf ra. Mula-mula tebal ke nipis, tengok lidah. Bila bunyi o, maknanya huruf tu tebal. Bila bunyi ra, bibir kita muncung, maka kita tengok huruf tu jadi berat. Okey. Kita buat latihan lah, okey. Ra ri ru baru. Ruran rani rar. Na minal muri. Mariran rani ra. Ada setengah orang yang, beberapa orang yang tak boleh sebut ra kan. Ada dia ra, dia jadi rin. Tapi ada yang tak boleh sebut, dia boleh buat hampir-hampir jadilah. Sebab apa? Sebab ini ikut atas lidah seseorang tu. Yang mana kalau makhraj atau Quran yang kita belajar, kita tengok pada seseorang tu punya mulut. Struktur mulut dia, ada yang mulut kecil, ada yang mulut lebar. Mulut kecil ni dia bunyi banyak muncung lah. Kalau mulut lebar, ada macam-macam dia punya bacaan. Jadi sin orang seorang ni tak sama dengan sin orang ni. Qaf orang ni tak sama dengan qaf orang ni. Jadi dia dah ada panduan. Mana ulama letakkan panduan. Cukup dengan sekadar kita dengar tu betul makhraj dah. Maka betul lah. Ada orang yang tak boleh sebut ain dengan dia nak tekan ya, tak boleh. Dia ada ya, dia ada lantunan sedikit bunyi. Itu tak boleh sebut ain. Jadi itu yang struktur mulut dia macam tu. Dalam-dalaman dia, jadi itu yang termampu bagi dia. Jadi ra pun macam tu juga. Bukan semua orang, ada orang beberapa orang tak boleh sebut. Hatta orang Arab sendiri pun ada yang tak boleh sebut ra. Sehingga kan ada, saya ingat dulu masa saya kat Jordan tu ada satu orang ni, orang Arab ni dia memang tak boleh sebut ra. Kata. Ada jenis apa ni, ada mungkin lidah pendek lah. Lidah pendek kata. Dia tak boleh sebut. Jadi itu dimaafkan. Tu. Ada kelas ustaz juga lah. Dia tak boleh. Ada kadang-kadang kelas tu dia ramai, kadang-kadang sikit. Ada yang nak bertalaki kan. Dia tak boleh sebut. Maka yang padanya mampu dia hampir pada ra sikit bunyi tu. Dia boleh cuba nak sebut. Tapi walaupun tak mampu, walaupun kata dia tak boleh kata, dimaafkan lah bagi dia. Itu. Buat yang semampu yang boleh je lah. Okey, kita teruskan. Rabbuna ya'lamu. Huruf ain dia masuk lambat sikit. Huruf ain antara 1 poin ke 2 harakat. 1 poin 2 harakat lebih kurang. Bunyi dia ya'lamu, dia tak boleh ya'lamu. Okey, tarik sikit. Ya'lamu. Sekali lagi kita ulang balik. Qalu rabbuna ya'lamu. Bila buat yang salah cepat kan. Cuba kita tahu kesalahan yang kita buat. Kita ain tu kita tekan, bunyi dia akan jadi lain. Contoh, kita cepatkan sangat. Qalu rabbuna ya'lamu. Dia tak apa nak cantik kan? Dia tak masuk lagi. Ain tu tak ada nak gulung. Habis lagi. Jadi cara huruf ain yang mati kita lebihkan, tarikkan sedikit, lebihkan sedikit sampai ke dia punya makhraj dia itu. Tengah kangkung. Sebab ni huruf ain ni kita bukan semua orang kata kita boleh, bukan kita boleh buat selalu no. Kerana kita baca Quran je kita sebut huruf ain. Dia panggil huruf Arabiah.
Dalam Quran ni ada huruf Arabiah, ada huruf Ajamiyah kata. Ajam. Huruf yang ada dalam bahasa kita dipanggil huruf Ajami. Huruf yang ada dalam bahasa kita. Tapi huruf Ain dipanggil huruf Arabiah yang tidak ada dalam percakapan dalam bahasa kita. Melainkan kalau kita banyak Quran, kita banyak baca Quran, kita akan selalu sebut huruf ni. Lagi banyak kita baca, makhraj kita lagi mudah untuk diperbetulkan kata. Lagi kurang kita baca, maka susah untuk perbetulkan. Ni Ustaz kecualikan orang-orang yang ada yang tak mampu untuk sebut lah. Kadang orang ada juga yang mana orang yang beberapa orang tak boleh sebut Ain dengan tepat. Kerana bukan kerana tak baca Quran banyak, tapi struktur dalam dia punya organ mulut ni kata, dalam rongkong dia. Ada boleh ya boleh. Ada tu ya. Ada yang ya. Ada dia sikit bunyi lantunan. Jadi itu tak apa, dimaafkan lah. Dia buat semampu yang boleh. Okey, jadi kalau huruf Ain ni kita lebihkan kerana dia huruf Arabiah, bukan huruf Ajamiyah kata. Huruf ya, Ustaz kata, ya. Ada tak dalam bahasa kita? Kita sebut tak huruf ya? Itu huruf Ajamiyah. Ada dalam bahasa kita. Bukan huruf Arabiah. Okey. Okey, kita tengok. Ya alam. Okey, okey. A'i'uba. Itu tekankan lagi. Bagi boleh lah, kita cubalah. Okey. Bentukkan dulu, baru bentukkan dengan tekanan dia di tengah rengkung, baru keluar suara. Nak bagi boleh. Kalau serentak takut tak boleh bunyi Ain tu. A'i'uba. Letih sikit lah pagi ni. Tak apa, kita ada minum bagi hilang kan tekak ni yang kering pagi ni kata. Musim panas pula. Okay. Ini susah sikit Ru'ain. Ru'ha pun macam tu juga. Na minal mu'i. Na minal mu'i. Ma'i'an. Bunyi macam tak apa-apa nak ain sangat lah. Ma'i'an. Ani'a. Huruf Arabiah ni kata dia kena asah. Kita kena rajin asah, maknanya kita biasakan tekanan itu lebih. Mula-mula memang rasa sakit, perit nak sebut. Antara huruf Ghin, Kha, Ra. Tapi kita tengok Arab kalau dia sembang dengan kawan-kawan dia kat Mekah ke, dia punya ha punya cantik. Bihki. Dia boleh sebut huruf ha tu dalam keadaan yang mudah tanpa tekan. Sebab itu dia selalu sebut bahasa dia. Jadi kita sebagai orang ajam ni, kita ada pahala lebih lah tang tu. Kita dah berusaha. Macam Ustaz tengok itu kan ada yang satu mu'alab tu kan, yang mai tu kan. Ada yang minta sumbangan. Depa lagi lah nak kena tukar translate ke bahasa kita dulu, barulah boleh ke bahasa Arab. Saya ingat lagi dia mai, dia tengok tunjuk Iqra. Kat Ustaz tunjuk Iqra dia baca tu. Dia terjemah dalam bahasa Arab ke bahasa Melayu dulu. Ta dia tulis. Lepas tu dia nak kena terjemah ke bahasa Melayu, barulah dia boleh sebut. Macam kita ni terus direct kan. Boleh sebut. Kalau Arab ni kalau tak payah tulis lah ta tu kan. Ta ke apa ba. Kata boleh terus sebut. Aduh, kita Allah bagi kemudahan lah alhamdulillah kat situ. Untuk bahasa kita ni, orang kita ni mudah untuk ikut, untuk baca. Sebab tu kita kari-kari kita kalau tilawah Quran banyak nombor 1. Kita orang Arab nombor 2. Lagi hebat makhraj dia daripada orang Arab. Kata itu saya cerita, orang kita, bahasa kita ni mudah untuk sebut. Adanya beberapa huruf Arabiah kata yang memudahkan untuk kita sebut lah. Dia punya nak buka kunci mana, yang mana kita punya bahagian dalam rongga tu. Jadi Ru'ain ni rajin kan tekan lebih. Kalau ngaji kita ngaji, cuba tekan. Kita rasa dah cukup tapi tak cukup lagi. Tarik panjang sikit. Okey, sekali lagi kita masuk ya'lamu. Ya'lamu. Okey, cantik. Itu dah okey dah. Okey. Inna ilaikum lamursalun. Inna. Okey, huruf na ini senang lah. Dia kalam ada huruf ajamiyun pun ada.
Selain pada bahasa Arab, ajam kata. Bahasa kita ada. Okey, kita tengok huruf na. Na. Huruf na dengan la, ra. Yang mana inhiraf. Condong. Sebut na, lebarkan kita punya mulut. Hari ni huruf ni nipis. Dia tak tebal lah, lidah kita tak menggulung, lidah kita dalam keadaan yang mendatar. Tapi beza huruf ni dengan huruf lain, yang mana makhraj yang awal tu kita letakkan lidah kat mana? Na, la, ra. Ra antara salah satunya. Ini kita ambil dua lah, senang. Inhiraf yang mana lencong apa ni? Sebut na, la. Lidah kita perasan tak dia menggulung sedikit ke atas? Dia bukan menggulung macam tebal tadi. Kalau macam tebal dia jadi macam ni. Tapi kalau mana na, dia lebar kata macam tu. Na sedikit lebarkan. Itu lencong. Lencong ni mana tepi kita dalam keadaan terbuka sikit. Lidah tu akan jadi lebar. Itu dia panggil inhiraf. Lencong ke atas bunyi dia. Na, la. Jadi makhraj dia letak mana? Na kat langit mana? Dekat dengan gusi atas. Okey, ikut lagu ustaz lah. Nani nuban. Nunan nanina. Naminal muni. Maninan nanina. Bila huruf nun ni dia mati, dia jadi makhrajnya bunyi kat hidung. Ban. Dia tak ada kat mulut dah keluar. Dia kan ikut hidung. Bunyi dengung. Okey, ban. An. Lan. In. Itu. Jadi bunyi yang satu surah yang kita selalu baca Al-Mulk kan. Wa yaqbil. Macam mana nak bunyi na belakang? Wa yaqbi bil na. Kan? Macam mana nak bunyi dia? Wa yaqbil. Huruf dha dulu. Selesaikan huruf dha, baru masuk nun tu bunyi ikut hidung. Okey, 1 2 3 ikut ustaz. Wa yaqbil. Itu dia hujung makhraj. Dia akan bunyi sedikit ikut hidung. Kalau kita tak sebut na tu maknanya kami tau. Dalam Quran ni nahnu. Tukar pada na, kami. Kata yadhhabna. Sedang kami tengah pergi. Yadhhab, sedang pergi. Mana na tu kami. Kalau tak ada huruf nun, maka kami tu hilanglah dalam Quran. Maksud kami tu kena sebut. Macam ingat huruf Quran Ustaz beritahu dulu kan, kata huruf Quran ni kita kena sempurnakan kan. Sempurnakan huruf tu betul-betul. Kena sebut semua huruf dalam tu. Walaupun dia wakaf dia berhenti. Contoh Ustaz kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kena sebut ra belakang. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau tak ada ra belakang, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syah tu apa makna dia? Wa kulli arba'in syatan. Bagi 40 ekor kambing itu bersamaan dengan 1 ekor kambing zakat. Itu dalam hadis. Syah kambing. Maknanya kalau Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanpa ada ra, malam itu qadar itu lebih baik daripada 1000 kambing. 1000 ekor kambing kata. Hati-hati. Huruf ra yang belakang wal fajr. Sebut. Dia ada kadang-kadang dia ada yang kita nak wakaf ni, kita kata dia ada dua yang mati. Sebelum kita nak matikan belakang tu, kita huruf tu mati sebelum dia. Macam wa yaqbil. Huruf tu dah mati dah. Lepas tu macam mana nak matikan lagi huruf nun tu? Bunyikan sahaja. Banyak bunyi dah. Okey, kita cepatkan bunyi itulah yang dalam surah tu. Wa yaqbil bil huruf dha saja. Okey, ikut Ustaz. Yang mana kita campur nun. Ustaz slowkan bagi kita boleh mudah ikut. Wa yaqbil. Okey, cantik dah. Dha tu kan makhraj dia kanan gerah ataupun kiri. Tapi huruf nun tu kena bunyi hidung pula makhraj dia. Kalau tak ada nun tu maka tak ada lah, kami tu hilang. Perkataan kami tu, na kami. Okey, wa yaqbil. Sekali lagi. Wa yaqbil.
Okey, cantik. Lagi hebat pada ustaz lah. Dia dengar ustaz minta apa nak tepat macam tu, sebut ramai-ramai kan gitu. Okey, jadi itu satu mana huruf nun. Ingat, nun yang mati makhraj dia akan keluar ikut hidung. An, lan, tan, ikut hidung. Jangan kita nak keluarkan ikut mulut pula, dia jadi lain. Tu. Okey, teruskan. Ilaikum lamursalun. Ilaikum lay kata. Huruf ya yang mati dan sebelum dia huruf apa-apa saja baris atas. Wai, lai, tai, mai, nai, itu dia panggil lin, lembut dalam bahasa kita. Okey, kum. Ilaikum. Ingat huruf ka, dia mesti ada apa jemaah? Dia mula-mula dia ada angin tak huruf ka? Ka. K, huruf K dengan ka sama tak? Huruf ka ni huruf Arabiah ke huruf Ajam? Tak ada, dia huruf Arabiah. Sebab huruf K bukan huruf ka. Ingat lagi tak saya kata, kalau kita kata K itu huruf Arabiah, maka kita kata kamu, koma, ka, kawan, kita, ki. Kita akan jadi hamas. Tapi huruf kaf ni dia panggil huruf Arabiah, huruf K ni huruf Ajam. K ni kalau kita kata kamu ke mana? K tu macam tak ada langsung dia punya hamas dia. Tapi huruf K dia ada sifat lah. Maka dia panggil huruf Arabiah, bukan huruf Ajam kata. Jadi kat situ kita tekankan apa yang kena ada pada huruf K. Ingat lagi tak jemaah? Tekanan, betul. Tekanan tang ka. Selagi kita tak lepas tekanan tu, maka huruf ka tu takkan bunyi. Itu tekanan. Kemudian kita bercampur dengan angin. Mas. Itu sifat yang asas bagi ka lah nak jadi betul. Dia banyak, ada tak dalam Fatihah huruf ni? Dia banyak. Ada. Iyyaka kata. Kana. Ini kena lebihkan. Ya, kalau huruf ta, Ustaz tu bahaya sikit. Ta ni kalau kita tersalah dia akan di huruf ca. Dia hamas dia. Dia sama. Huruf ka dengan ta ni adik-adik. Dia dua-dua tu ada tekanan dengan angin. Okey, lah ni ikut set. Ka. Okey, keluarkan angin dan tekan masih. Ka. Kaki kubak. Mink. Kalau berhenti mink. Bak. Kukan kanikak. Yang mana huruf ka ni saya cerita bunyi sedikit tu hanya kesempurnaan lah tasniat. Kalau tak ada, tak membawa pada batas mayang. Itu ada makhraj yang kena, dia makhraj tu termasuk dalam, kadang ada yang sifat huruf masuk dalam makhraj. Yang kena muncung memang kena muncung betul. Kalau tidak, tak muncung dia jadi huruf lain. Tapi huruf ka ni bunyi hamas yang kata bunyi itu sebagai kesempurnaan saja. Kalau kita baca Fatihah tak ada angin tu pun tak batal lah. Tak batal dalam keadaan semayang tu, rukun. Sebab itu sifat yang padanya itu kesempurnaan saja. Tu. Okey, kita ulang balik. Kaki kubak. Cantik. Kukan kanikak. Okey. Naminal muki. Keluarkan angin lagi. Naminal muki. Ki. Makikan. Kanika. Ingat dua huruf ni dalam Quran yang biasa kita tahulah. Ini menjadi panduan kita. Huruf ta dengan ka sama. Dua-dua tu sifat dia berangin dan dua-dua sifat tu tekanan yang kuat lah. Dia ada tekanan bunyi dia. Ta. Tapi huruf ta ni yang mana letakkan makhraj dia betul-betul di gusi. Okey, sebut huruf ta pula. Tati tu bat. Bat. Kalau jangan batch. Bila hanya ta ni bahaya sikit. Kalau kita tersalah hamas, dia jadi ca. Caci cu batch. Nak dapatkan hamas tu. Jadi betul, nak dapat betul dah, hamas tu betul dah, tekanan tu betul dah. Tapi makhraj salah. Makhraj tak kena kat gusi. Dia jadi kat ca. Dia duduk belakang gigi, lidah tu. Jadi dia akan jadi huruf ca lah. Dia bunyi caci cubac. Okey, ikut Ustaz nak tahu salah. Caci cubac. Okey, tukar. Yang betul pula. Tati tubat.
Anak macam batch Ustaz dengar tadi. Belah kiri sini. Okey. Tutan tanitat. Naminal muti. Tak ada langsung angin. Matitan tanita. Okey. Okey, kita tengok huruf ta. Huruf ka pula tadi. Ka. Tebal ke nipis? Nipis. Bila kata tebal nipis, kita tengok tang mana? Lidah ke bibir? Tebal. Lidah. Lidah duk menggulung talak ke atas, mana huruf tu tebal. Tapi lidah tu mendatar, huruf tu nipis. Tengok bibir pula. Ta. Muncung ke tak muncung? To ke ta? Muncung tak muncung? Tak muncung kata. Bila tak muncung baru tahu. Berat ke ringan? Ringan. Okey, kita nak masuk bagi ingatlah. Okey. Ilaikum lamursalun. Okey, kita tengok huruf apa lagi yang boleh kita ambil. Sini yang selalu yang famous lah. Huruf lain ni senang. Huruf la ni pada ustaz makhraj ajam lah, bahasa kita pun ada. Okey. Sin, sa. Bunyi apa tu jemaah? Ingat lagi tak? Bunyi apa tu? Desiran. Berapa huruf desiran yang ada dalam Quran? 3. Yang pertama huruf sa. Yang kedua shin dia tak panggil desiran, dia panggil sembok. Yang ni gigi kita tu duduk rapat depan, lidah tu duduk tang belakang. Okey, sa, za, so. Kalau shin dia tak, dia gerham, dia pakai gerham. Itu dia panggil sembok. Ini desir. Dah enak? Jadi kita ingat. Okey, huruf sin macam bunyi ulang. Sa. Huruf zai, za. Macam bunyi sayap lebah. Huruf so. Dalam kitab pengarang kata macam bunyi angsa. Angsa pun angsa lah. Walaupun macam tak berapa nak sama je. Aus katanya. Huruf so. Jadi 3 huruf ni kita panggil desiran. Kita ingat balik nah. Okey. Kita teruskan ayat ke-17. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Okey. وَمَا huruf wa lembut ke keras ke lembut? Wa. Macam mana sebut huruf wa? Wa. Biasa jangan wa ma ada. Okay, bezakan. Okay, ikut huruf waw ni kita ulang balik. Wawi ubau. Wuwan waniwa. Naminal muwi. Mawiwan waniwa. Wahuwa. Okay. Jangan nipis sangat jadi weh. Tak mau jadi wah sedang je. Jangan kita tebal sangat, beratkan sangat jadi wa huwallazi wa huwa fil wa huwa ar-rahman kata. Boleh ringankan huruf wa tu. Okey. Alaina. Ni tak ada apa. Kita dah ulang tadi. Illal balaghul mubin. Ulang sama huruf la juga tiga dia. La. Dia kata la libatkan. Ada sifat dia inhiraf, lencong lidah kita. Balaghul mubin. Huruf ghain ni biasanya kita makhraj tu tak sempurna. Tang mana tang geseran tu kurang kata. Kadang kita ghul, kha. Okey, ikut ustaz. Yang ni kita kena buat latihan lah ustaz. Sebab dia makhraj Arabiah. Ghain. Kita kalau perak banyak lah sebut ra. Perak pun saja ada ra lah. Kita kata orang Perak banyak sebut ghin. Jadi tak ada masalah lah kat sini. Supaya kita sebut bagi nak basahkan tekak kita. Okey. Ghaghighu bagh. Bila tebal yang mati kena muncul sedikit dalam 60%. Bagh. Dia nam bagh kata. Maghdu bi alaihim maghdu kata. Okey. Ghurran ghanikha.
Cuba geserkan lagi dari langit, kata ghurran ghanikha naminal mughi maghiran ghanikha. Saya tak apa dengar sangat geseran tu. Ghanikha. Biasa kan, biasa. Nanti dah lama dia akan basah sendiri. Selalunya yang ni yang paling banyak Ustaz dengar. Ustaz tengok kalau baca Quran, yang paling banyak sangkut tang ni. Kerana apa ni, dia jadi ain. Sebab kita basahkan sikit, kita biasakan basah dia dah lama, mudah untuk kita sebut. Kena asah lah. Huruf ghain ni ingat dia. Mana huruf Arabiah. Maka bila kata huruf Arabiah, kita lebihkan dalam bacaan Quran, tekankan lebih bunyi dia. Itu panduan. Okey. Kita tengok ayat yang seterusnya. Qalu inna tatayyarna bikum. Yang ini kita tengok fokus pada tatayyarna. Okey, ikut Ustaz. Tatayyarna. Kadang-kadang lepas huruf ta tu, lepas dia huruf ta kan. Kadang ta tu kita nak yang ta tu kita nak terberatkan macam huruf ta. Jadi ramai baca inna tatayyarna. Tatayyar. Jadi huruf ta ni kita nipiskan dia, kemudian kita baca betul-betul, kita tengok huruf tu betul-betul, kita tengok yang mana selalunya huruf yang lepas dia huruf berat macam huruf ta, huruf sebelum dia akan jadi masalah. Maka kita betul-betul sebut, kita fokus. Macam falsa bunyi falsa, macam taltoy. Okey, sebut taltoy. Inna tatayyar. Tatai pun ada Ustaz dengar. Dah jadi dua-dua nipis pula dah. Dia jadi kita ta tu kita ingat munculkan balik. Okey, sekali lagi. Tatayyaru. Okey, cantik. Ta tu dah bunyi betul. Ta tu pun dah bunyi betul dah. Okey, yaruna. Ingat bila ra yang mati dan sebelum dia pakai atas tebal. Jangan kita tatayyarna bikum. Tatayyarna. Bila ra yang mati kena ar, tebalkan dia. Ar, bar, tar. Munculkan sikit. Mana huruf tu dia jadi tebal. Okey. Bikum. Okey. La illam tantahu. Mana kalau dalam Quran ni dia dah bagi panduan untuk tajwid. Makhraj ni kita lebihkan lah. Okey. Lanarjumannakum. Ra jemaah kita tengok. Lanarjumannakum. Lanar tebal ke nipis? Tebal. Macam mana bunyi tebal dah? Cantik. Jangan lanarjumannakum. Dia nipis lah. Tak apa nak cantik lah. Lanarjumannakum. Wala yamassannakum. Okay, jemaah, huruf sin sifatnya apa tu? Bunyi bunyi apa tu? Deseran. Ingat lagi, alhamdulillah lah, baru 5 minit yang lepas. Okey. Wala yamassannakum minna. Azabun alim. Azabun alim. Huruf ain tekankan, kemudian za kita gigit lidah. Za tu makhraj lah panggil. Kalau sifat huruf yang mana dia muncung ke tak muncung. Jadi kalau perasan kita tengok para jemaah, kita tengok huruf Arab ni banyak buka mulut lah. Dia banyak berbuka. Padahal kalau kita baca wala yamassannakum, dia tak boleh wala yamassannakum, wala yamassannakum. Dia ada beberapa huruf yang dikata tebal, yang berat. Tebal tak banyak 7-nya. Yang mana kita Ustaz ulang balik, dan berat tu 4 saja. Jadi kalau kita baca Quran, buka mulut banyak. Antara wala yamassannakum minna azabun. Bagi depan muncul lah. Yang buka bagi atas banyak buka.
Alim kata. Okey. Sampai sini sajalah kita. Penat dah. Penat tak makhraj? Penat. Kalau baca ustaz lagi penat nanti. Baca seorang-seorang kena ustaz ni baca seorang-seorang, kita baca ustaz pun penat, nak ajak ni lagi penat. Kan? Sebab kita kena pederaskan sebutan tu untuk panduan lah kata. Belajar penat, mengajak pun penat juga. Ini. Urut memang belajar makhraj memang penat lah, sebab kita nak kena berulang balik. Itu cara dia. Dia tak boleh teori lah. Tak ada buku lah. Kita tak ada kitab. Kitab ni lah kitab kita. Quran ni. Terus masuk. Sebab apa? Sebab kalau kita guna buku, Ustaz kata, kalau kita guna buku, Ustaz lagi catat, kan? Ustaz lagi minggu depan catat lagi. Kalau tengok Ustaz rasa 15 muka ke 20 muka sama je urut yang ulang tu, sin, urut asofir, desiran. Tulis yang sama je. Jadi kitab kita ni lah, kita pakai Quran, kita sebut terus. Sebab apa? Sebab lama-lama kalau kita buat macam ni, kita ingat. Macam hari ni 10 yang kita belajar, 4 ingat lah, insya-Allah ingat. Peringat balik, kalau kat rumah ingat, insya-Allah ingat tu. Bukan kata ingat tang nama tu, tang nak sebut tu. Nama tu tak perlu pun desiran ke apa, itu panduan saja. Tapi yang paling penting sebutan tu. Macam mana cara nak sebut, kita sebut ramai-ramai, kita dah tahu. Itu kunci kepada Quran, kepada kalamullah. Sebab apa? Sebab pada bulan Ramadan ni insya-Allah kita akan beramal dengan tadarus itu. Jadi cara yang paling senang kita buat macam ni lah. Ingat lah, boleh lah. Boleh ingat macam mana sebut roh, urut so. Bukan nama-nama tu tak pernah Ustaz ulang balik. Sofir ke, desiran ke, angin ke, tak ada angin ke. Itu kita Ustaz ingatkan. Yang lain tu tak apalah. Yang lain tu kira kena ingat. Kena ingat cara nak sebut tu. Sebab makhraj dan memainkan peranan yang paling penting itu kita nak sebut dulu. Nama tu tak apa. Nama lain untuk ni lah, untuk kita lebihan untuk ingat tu lah. Okay, jadi insya-Allah kita sambung pada bulan puasa. Ada bulan puasa. Ada tak? Cikgu ada. Dalam makhraj huruf lagi. Walaupun kita baca dalam 3 ayat. 3 ayat lah. 3 ayat ke 4 ayat, tapi sebenarnya banyak huruf yang kita sebut. Sebenarnya. Sebab kita akan ulang balik huruf yang sama lagi akan datang. Okey, jadi insya-Allah kita tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-'Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا متكلمين باللغة العربية الفصحى ومتبحرا في علومها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.